Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Inspirasi Wanita bersama kami di Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. 7 Ogos 2014 di hari Khamis, anda bertemankan saya Hazrina Kasim dan juga rakan setugas Fiza Sabjahan. Rasa seronok dapat kembali bertugas semula setelah hampir lama saya bercuti, Fiza. Selamat kembali, Lina. Terima kasih. Untunglah cuti panjang. Alhamdulillah dapat cuti panjang. Alhamdulillah. Dan pastinya ada lagi di antara kita yang masih lagi merayakan sambutan Hari Raya. Dan biasalah kalau kita bercakap tentang sambutan Hari Raya ni, bukan saja baju cantik, namun penjagaan diri dan penampilan juga turut dititik beratkan, Lina. Setuju tu. Hari ini sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda satu topik yang cukup dekat di hati wanita. Hias diri dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Nak tahu apa yang menarik? Siapa tetamu yang akan bersama dengan kami di Wanita hari ini? Anda kena nantikan seketika lagi. Tapi sebelum tu, Fiza, apa kata kita saksikan dahulu satu bingkisan telah pun disediakan oleh rakan wartawan kami. Silakan. Penubuhan BioShop di peringkat runcit ialah langkah utama Malaysia Biotechnology Corporation untuk mempergiatkan kehadiran dan penerimaan pasaran kepada produk penjagaan kesihatan berkaitan bioteknologi. Terdapat lebih 60 produk minuman kesihatan, kosmetik dan penjagaan badan serta makanan tambahan herba dipilih daripada 13 syarikat Bionexus untuk berada di BioShop. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Eun Ibin, hadir merasmikan pelancaran ini. Produk yang dikeluarkan oleh syarikat Bionexus adalah berdasarkan daripada natural product chemistry, bahan-bahan yang kita dapati daripada hutan-hutan kita, biodiversity kita, dan juga produk daripada wellness, dan nutrition, wellness dan juga personal care. Semuanya ini telah pun kita buat kajian dari segi klinikal dan dari segi kementerian mesti telah membantu untuk membiayai sebagian daripada penyelidikan ini. Kita merasa bangga dan saya ucapkan tahniah kepada Biotech Corp dan juga Nova oleh kerana dapat bekerjasama untuk menghasilkan ini semua. BioShop di cawangan Nova Natural Supplement and Skincare adalah yang pertama dibuka di Malaysia dan pihaknya turut meninjau untuk bekerjasama dengan syarikat Bionexus yang lain untuk membuka kedai berkonsep yang sama. Itu dia, Rina. Kami juga nak kongsikan kepada anda satu lagi berita tentang kerja amal yang dijalankan bagi satu kutipan dana untuk membantu mereka golongan kurang berkeupayaan. Apa kata kita saksikan? Silakan. Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazri Muizzuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah dan Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim telah berkenan merasmikan program membantu kanak-kanak yang menghidap kanser melalui pembelian kad dan kalender di Galeri Seni Universiti Malaya Kuala Lumpur. Persatuan Kebangsaan Kanser Malaysia menganjurkan program ini bagi memberi kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kanser yang menyerang kanak-kanak selain meraih sumbangan dengan pembelian kad dan kalender tersebut. Kad dan kalender ini direka khas oleh Puan Sri Datin Dr. Rebecca George yang tidak asing lagi dalam dunia pediatrik, memberikan sumbangan orang ramai dalam membantu kanak-kanak pengidap kanser di Rumah Harapan Kanak-kanak. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk penyelidikan kanser kanak-kanak termasuklah penyertaan dalam ujian kerjasama antarabangsa. Itu dia tadi sedikit bingkisan buletin yang sempat kami rakamkan untuk tontonan anda penonton setia Wanita hari ini. Sekembali nanti, Fiza, kita nak kongsikan topik yang seperti diwawarkan sebentar tadi, iaitu hias diri dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Kalau hias diri dari hujung rambut ke hujung kaki tu, saya kira dalam bulan Syawal ni pasti persediaan untuk anda menghadiri rumah terbuka. Jadi kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini.
Fiza, Ya. Fiza mesti setuju dengan saya kalau saya katakan wanita semuanya memang sangat mementingkan soal kecantikan dan juga penampilan diri. Betul. Apatah lagi bagi mereka yang berkerjaya, pastinya nak sentiasa nampak cantik daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Saya setuju tu Rina. Apatah lagi kalau penjagaan rambut tu haruslah dititik beratkan. Antara tips-tips yang mungkin jarang diketahui oleh penonton, kalau kita ni kat rumah kita ada heater, water heater tu sebenarnya kita elakkan daripada mencuci rambut kita dengan air panas. Ya. Sebab kalau kita mencuci rambut kita dengan air panas, ia boleh menggalakkan pertumbuhan, melambatkan pertumbuhan rambut dan juga boleh menyebabkan rambut kita kering. Dan bercabang. Ada setengah orang pula dia pakai, kalau dia pakai cuci rambut tu, satu shampoo tu itulah yang dia pakai tanpa perapinya. Tapi kalau kita nak menjaga rambut dengan baik, kenalah pakai shampoo dan juga perapi. Itu sedikit tips daripada kita. Banyak lagi nak kita kongsikan bersama dengan anda semua penonton. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan laporan ringkas berkenaan dengan topik yang akan kita bincangkan seketika nanti. silakan. Lumrah manusia sukakan kecantikan. Wanita terutamanya sanggup berhabis ribuan ringgit untuk tampil cantik dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Kebanyakan wanita berbelanja lebih untuk alat solek dan penjagaan wajah. Apatah lagi jika tuntutan kerjaya yang memerlukannya sentiasa siap berdandan. Rambut ialah mahkota wanita. Justru rawatan dan penjagaan rambut juga menjadi agenda bulanan utama buat kaum hawa. Rawatan di salon mahupun di rumah boleh membantu mengurangkan tekanan setelah penat bekerja. Selain itu, penjagaan tangan dan kaki juga wajar diberi perhatian. Banyak tempat kecantikan yang menawarkan khidmat manicure dan pedicure untuk wanita dengan harga yang cukup berpatutan. Kebelakangan ini, pusat kecantikan menjadi tumpuan wanita untuk memanjakan diri. Pelbagai rawatan ditawarkan seperti lulur dan scrub, urutan, mandi bunga atau ais dan banyak lagi. Teknologi kecantikan yang semakin berkembang pesat kini memberi alternatif buat wanita untuk sentiasa tampil cantik dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Itu tadi serba sedikit tentang laporan berkenaan dengan topik yang kita akan bincangkan hari ini, iaitu hias diri dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Baik, tanpa melengahkan masa, saya nak perkenalkan tetamu yang sudah pun bersama dengan kita. Di hujung sana saya perkenalkan Azia Jasmine Azizul selaku perunding image daripada Star Studio Image Consultancy. Terima kasih bersama kami hari ini. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Maaf zahir batin. Juga bersama kita pelakon yang memang sentiasa orang kata nampak ceria, comel, cantik. Ini dia Rin Rahim. Terima kasih bersama kami hari ini. Terima kasih menjemput. Selamat Raya, Kak. Selamat Hari Raya. Baiklah, juga bersama kita sebentar lagi kita nak saksikan antara demo dandanan rambut yang akan dilakukan oleh Hafizul yang akan bersama dengan kita, juga bersama dengan Fiza. Mungkin nak kongsikan siapa di sana, Fiza? Ya, bersama dengan rakan-rakan di sana. Saya di sini bersama dengan Husna Adilah, yang seorang perunding kecantikan yang akan berkongsi dengan penonton semua tentang rawatan spa kaki, manicure dan juga pedicure. Saya kira kan ini antara rawatan yang jarang dititik beratkan oleh wanita, namun ia amatlah penting. Okey, mungkin boleh terangkanlah Husna sedikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan rawatan spa kaki, manicure dan juga pedicure. Okey, terima kasih. Sebenarnya untuk rawatan spa kaki ni dia lebih kepada untuk kita membersihkan kaki, membersihkan kaki daripada kekotoran. Selalunya kalau macam suri rumah ataupun orang yang bekerja keras yang pakai slipper, macam slipper Jepun macam tu kan, tumit dia mesti akan crack. Okey. Especially kalau yang memang sensitif dengan simen dan sebagainya. Jadi rawatan spa kaki ni kita akan guna air suam. Jadi dia akan mampu untuk melembapkan kaki. Bila dah lembap kaki tu, kita akan bersihkan crack tu, dan lepas tu hasilnya kita akan dapat kaki yang bersih lah, bersih dan lembap. Okey, kita nak buat demonstrasi tu sebentar lagi. Tapi sebelum tu apa kata Rina? Banyak soalan nak tanyakan pada Azia, Rin dan juga Hafizul. Nampaknya silakan. Baiklah, sebelum kita nak mengetahui lebih lanjut antara tips-tipsnya, mungkin Azia nak kongsikan dulu betapa pentingnya penampilan dan juga kecantikan diri bagi seorang wanita itu. Apa sebenarnya yang perlu kita titik beratkan? Okey, memang penting bagi seorang wanita sebab itu yang membuatkan keyakinan diri kita pertama sekali lah. Dan bagi saya, wanita ni segala serbi yang ada pada dia semuanya penting untuk dijaga. Baik daripada rambut sampai ke hujung kaki. Dan walaupun kita dah pakai tudung sebenarnya pun masih lagi penting untuk kita jaga daripada segi kebersihan rambut. Dan juga kalau nak tingkatkan juga lagi sedikit keyakinan diri, selalu kita dengar juga orang kata
bila pakai tudung rambut flat bila buka kan. Tapi sebenarnya boleh diubah persepsi itu di mana kalau boleh tambah kerajinan sikit sebelum pakai tudung pun kalau dah basah rambut blow dulu dan didandan dulu supaya bila you kata you pakai tudung tu bila kat rumah bila you buka rambut you memang tetap akan cantik. So jadi suami balik rumah pun tengok isteri masih menawan lagi. Itu sedikit tips daripada Azia. Kita nak tahu lebih lanjut nanti tentang bagaimana agaknya demo rambut ni. Kita akan bersama dengan Hafizul sebentar lagi. Tapi sebelum tu nak tanya juga dengan Rin ni. Sebagai artis, sebagai selebriti, sudah tentu penampilan tu amat penting daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Rin ada tak masa sebenarnya untuk diri sendiri? Maklumlah sibuk syuting ni. Sebenarnya kalau tak ada masa pun kita kena adakan masa untuk diri kita sebenarnya. Kecantikan ialah macam Kak cakap tadi, itu personality kita. Dan tak semestinya nak cantik kena make up, kena pakai baju mahal-mahal, tak. Sebenarnya cantik itu bagi Rin lah. Kesihatan dan kebersihan. Tak semestinya make up tu kena kita pakai mahal, baju kena mahal baru cantik, tak. Sebenarnya daripada kebersihan, daripada kecantikan dan kebersihan tu dituntut kan. Lagi-lagi kita perempuan, itu pada pendapat Rin lah. Okey, itu pandangan Rin berkenaan dengan penampilan diri seorang wanita. Lepas ni kita nak tanya Rin bajet Rin berapa sebenarnya. Tapi sebelum tu Hafizul, mungkin kita nak kongsikan antara gaya rambut yang sekarang kita lihat pada model ini. Okey, sekarang ni saya bagi fashion free hair untuk orang gaya casual lah, untuk raya lah. Kadang pada setengah orang dia suka lepaskan rambut waktu raya kan supaya nampak lebih relax dan lebih orang cakap presentable lah. So selepas ini saya akan demo satu lagi fashion simple bun untuk mereka yang suka ikat rambut. Okey. Hafizul tu, kalau musim raya ni memang selalunya orang akan suka lepaskan rambut. Kalau saya 24 jam suka lepaskan rambut sebab boleh tolong tutup muka kita yang besar. Betul tak Hafizul? Okey, itu tentang rambut. Tapi kalau macam apa yang Rin katakan tadi, penjagaan kecantikan dan kebersihan diri itu yang dituntut. Jadi kalau kita cakap tentang rawatan spa kaki yang akan diteruskan oleh Husna ni, mungkin Husna nak kongsikan kenapa agaknya kalau orang cakap tentang penjagaan spa kaki ataupun pedicure ni jarang-jarang orang akan mengeluarkan wang untuk membuat rawatan ni. Tapi mungkin boleh buat di rumah sendiri. Betul. Sebenarnya mungkin kerana kaki ni orang tak nampak kot. Kaki ni selalunya orang tak nampak. Jadi kebanyakan wanita tak mengambil peduli tentang penjagaan kaki. Jauh kalau nak sabun jauh kat bawah itulah paksa saya tunduk, tak apa. Okey. Jadi yang saya tengah lakukan sekarang ni, lepas kita dah rendam, kita akan buat scrub kaki. Scrub kaki ni kita akan scrub sampai satu kaki ni, especially kita akan lebihkan kat bahagian tumit. Yang ini untuk kita bersihkan kekotoran yang ada. Okey, sambil Husna teruskan membuat scrub kaki ni, mungkin Rina nak tanya sesuatu pada Hafizul. Tadi seperti yang dijanjikan Hafizul nak tunjukkan satu lagi gaya rambut. Mungkin kita boleh demo sekarang. Boleh, tak ada masalah. Mungkin sambil kita nak demo tu, Hafizul boleh terangkan sikit antara kelebihan sebenarnya kalau kita nak bankan rambut. Okey, sebenarnya satu macam setengah orang kalau lepaskan rambut, kalau orang yang berpanjang tu kadang-kadang bila cuaca panas tu kadang-kadang kita rasa macam agak rimas kan. Jadi the best thing kita boleh cubalah kita buat simple bun untuk pastikan yang rambut kita ni tak ganggu kita punya pergerakan. Okey, sambil Hafizul demo pada model ni, mungkin kita nak tanya dengan Azia sendiri kan. Di musim perayaan ni masih lagi dalam mood Syawal ni, gaya rambut, gaya penampilan yang sesuai untuk kita ke rumah terbuka. Okey, gaya rambut yang sesuai untuk ke rumah terbuka tu selalunya asalkan kemas, cantik, terurus tu boleh diterima lah. Asalkan jangan pergi ke rumah orang macam rambut dah macam tak bersiap je tu itu satu yang kiranya don't lah kan. Dan selain daripada tu yang harus diketengahkan daripada segi bila pergi beradab ke rumah orang-orang Muslim, ke rumah terbuka. Kadang-kadang raya kita ada open house oleh orang-orang kenamaan dan sebagainya selalunya kan. Jadi ramai bangsa asing yang akan datang. Dan di situ mereka harus sedar bahawa hari Aidilfitri ni adalah satu agama kita, perayaan agama kita. Jadi etika di situ daripada segi pemakaian tu harus jagalah. Seperti misalnya memang kebanyakannya kadang-kadang kalau rumah terbuka golongan VIP ramai yang
daripada golongan rakyat biasa akan datang dan sebagainya. Bukan salah kalau mereka nak pakai penampilan biasa, baju biasa, tetapi mestilah yang tidak terbuka, seksi, ke rumah orang, bertandang. Beradab kan? lah ya. Jadi asalkan tak ada seksi di situ. Okey, baik. Ini mungkin antara contoh-contoh gaya yang mungkin sesuai ke rumah terbuka. Bagi Rin sendiri, bagaimana agaknya Rin melihat penampilan Rin kalau diundang ke rumah terbuka ataupun nak bersama-sama dengan sanak saudara berkunjung, dari segi penampilan Rin, suka yang lebih sederhana atau bagaimana? Sebenarnya Rin tengok pada undangan juga. Kalau undangan daripada sanak saudara, Rin lagi selesa pakai baju kurung yang sangat selesa, rambut yang sangat selesa, kita tak perlu ban. Kadang-kadang ban tu pun kita kena jaga, kita kena sopan je kan. Tengok sebab macam undangan saudara mara ni, kita lagi natural, kita boleh tengok TV, kita boleh bergurau dengan kawan-kawan. Lebih santai ya? Lebih santai. Kalau Rin diundang pada jamuan-jamuan hari raya yang proper, Rin akan ambil berat daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada gaya rambut sampai ke lihat gambarnya di Instagram pada hari raya pertama. Memang cukup ringkasnya berbaju cotton, melepaskan rambut saya. Namun saya dapat merasakan bahawa Rin ni memang seorang yang gemar menjaga kecantikannya dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Okey Husna, apakah langkah seterusnya penjagaan kaki ni? So selepas kita dah buat scrub, kita akan letak coolous remover ataupun coolous softener. Yang ini untuk kita lembutkan bahagian kulit kaki yang keras. Okey. Kita akan biarkan seketika. Dan dalam tempoh itu, bila dia dah lembut sikit tu, apa yang kita buat ialah kita akan gosok dia. Apa nama alat penggosok ni? Pengikis kaki. Pengikis kaki. Pengikis tumit kaki. Sebenarnya kan ini bukan saja boleh lakukan ketika syawal, ia boleh lakukan rutin setiap bulan. Kalau ini juga sebenarnya antara aktiviti yang boleh merapatkan lagi hubungan suami isteri. Mungkin ibu boleh tolong buat untuk anaknya, isteri boleh tolong buat untuk suami, dan suami boleh belajar juga untuk tolong buat untuk isteri. Jadi ini secara tak langsung juga dapat merapatkan lagi hubungan antara suami dan isteri tu. Betul tak Husna? Betul. Jadi saya setuju. Kalau kita nak buat sendiri kat rumah ni, bahan-bahan asas yang diperlukan. Maklumlah kalau kat salon atau spa kena ada macam-macam kan. Kalau kat rumah bahan asas yang diperlukan. Okey, bahan asas yang diperlukan kalau macam saya ni, sebab saya buat home spa sendiri kat rumah, yang ni nampak branded sikit lah. Tapi kalau untuk isteri rumah, besen air ni kita pakai besen plastik pun dah cukup. Saya setuju. Andai kata kalau macam kita tak ada garam bukit ataupun garam aromaterapi untuk kaki, kita boleh pakai garam biasa kat rumah tu. Garam kasar pun boleh. Garam kasar tu pun boleh. Dan untuk scrub pun kita boleh gunakan garam. Sebab garam ni dia memang ejen yang mampu untuk melembutkan bahagian-bahagian kulit kaki yang keras. Okey. Jadi kalau penonton rasa macam hujung minggu ni tak tahu nak buat apa, mungkin nak buat spa kaki bersama dengan suami, hanya apa yang anda perlukan adalah mungkin satu bekas plastik, air panas dan sedikit garam untuk anda membantu. Okey, itu dah tentang kaki lah. Antara yang paling penting tangan. Maklumlah nak menghidang-hidang air, nak menjemput tetamu kan, kuku tu haruslah ditata rias, bukan diwarnakan tapi mungkin nampak bersih. Jadi mungkin kita boleh membuat sedikit demonstrasi kuku tangan ataupun manicure. Sikit. Okey, sekarang ni kita akan buat orang kata demo untuk tangan. Okey. Tangan ni merupakan ejen yang paling penting lah. Sebab apa? Kita buat apa-apa semua pakai tangan kan. So kuku ni kita kena sebagai wanita kan, suri rumah mesti pakai kunyit punya nak masak apa ke kan. Kalau hari ni saya pergi manicure, esok saya goreng ikan, saya rasa marah. Dah jadi kuning. Itulah. Jadi manicure ni penting dan dia boleh dibuat sekerap yang mungkin. Sekerap mungkin seminggu sekali pun dah cukup lah. Okey. So silakan teruskan. Okey, bahan yang perlu, yang pertama sekali yang ini adalah untuk kita bersihkan kekotoran yang ada. Okey, saya ambil yang ni lah. Kita akan bersihkan. Ini kita sendiri boleh lakukan. Kita sendiri boleh pada lakukan. Kuku kita. Betul. Ini semua boleh digunakan, dibuat sendiri di rumah. Tak perlu ke spa. Sebenarnya Fiza memang tak ada alasan lah kalau wanita ni nak bermalas-malasan. Kalau kata tak ada masa nak jaga penampilan diri itu. Sebenarnya semuanya boleh bermula dari rumah. Mungkin Azia nak kongsikan juga kan. Kadang-kadang wanita berkerjaya ini mungkin kurang masalahnya. Tetapi bagi mereka suri rumah, isteri-isteri ni menjadikan alasan urusan rumah tangga anak-anak itu sebagai satu penyebab untuk mereka tidak menghias diri. Pandangan Azia sendiri.
Ya, kita sebagai manusia memang kelemahan diri kita ialah suka beri alasan. Jadi sebenarnya untuk kecantikan diri, walaupun seorang suri rumah tu sibuk terpaksa menguruskan rumah tangga suami, nak memasak ke atau ada anak kecil jaga ke sebagainya, tetap ada masa yang boleh digunakan, is time management lah, on macam mana kita nak pentingkan bagi sedikit masa untuk diri sendiri dalam penjagaan untuk penampilan diri di rumah. Memang tidak perlu beri alasan. Ya, memang tidak perlu beri alasan. Memang mesti ada masa. Sama ada you kena sacrifice time bangun pagi ke, tapi you kena ada sacrifice sedikit masa untuk diri sendiri supaya diri kita sendiri juga akan rasa bahagia dalam kehidupan seharian kita bila kita ada utamakan untuk kecantikan diri. Kena kita. cari masa untuk manjakan diri sendiri. Setuju ya, Azia? Baik, Fizul, kita nak tahu dah sampai mana dah kita punya rambut model ni. Dah nak hampir siap dah. So kita buat simple messy bun Tapi kalau Hafizul, mungkin bagi mereka yang ada hairstylist tu mudahlah. Bagi mereka di rumah ni, mungkin gaya ni adakah sesuai untuk dilakukan sendiri? Boleh, tak ada masalah sebenarnya. Ini gaya yang paling senang sebenarnya. Apa antara perkara asas atau bahan asas yang diperlukan untuk kita buat bun? Okey, kita cuma perlukan getah. Getah rambut dan juga pin lah. So kita cuma perlu tahu bagaimana kita nak buat sectioning lah belahan rambut tu. Andai kata kita dah dapat tahu belahan mana yang kita nak ikut design yang kita nak, dan kita boleh buat dah. Tak ada masalah. Itu saya nak tanya juga. Kalau kita buat bun rambut ni kan, kadang-kadang antara orang kata langkah yang harus dijaga, do's and don'ts lah. Kadang-kadang macam Rin cakap tadi, kalau dah buat bun ni, kalau nak naik kereta pun duduk kena tegak. Rambut kat belakang. Mungkin antara cara, mungkin kena letak bun tu lebih tinggi ke ataupun spray lebih ke, macam mana? Itu bergantung, terpulang pada individu jugalah. Setengah orang kadang-kadang dia tak suka keras sangat. So dia suka ke satu bun yang messy, yang loose bun, yang natural. So tengok, kalau dah buat bun, selalunya kita kena jagalah penampilan kita, kita punya tingkah laku kita supaya jangan terlalu kasar lah, untuk mengelakkan bun tu daripada jatuh ataupun rosak. Kalau lah kan, macamlah tak sempat nak buat bun ni, macam Rina cakap tadi, ada hairstylist bolehlah buat bun yang cantik. Tapi kadang-kadang kalau kat rumah orang dah datang, tapi nak nampak cantik, ambil getah rambut, ponjok je. Tapi macam nak cantikkan ponjok rambut tu? Ponjok rambut tu, kena belajar, kena tahu macam mana teknik yang betul. Boleh buat kelopak bunga. Boleh, tak ada masalah sebenarnya. Tapi saya nak tanya dengan Rin jugalah, bila sentuh tentang nak hias diri, nak jaga penampilan ni, Rin sendiri sebulan agak-agaklah berapa peruntukan yang diletakkan untuk diri Rin sendiri? Sebenarnya Rin tak banyak. Sebenarnya yang akak tengah buat manicure, pedicure tu, itu yang paling penting untuk Rin. Itu yang Rin lagi lebihkan untuk jaga bersihan kuku, kaki dan tangan daripada rambut. Sebab rambut kita dah tahu, kita Google pun kita dah tahu macam mana cara nak jaga rambut, pakai perapi, cuci bersih-bersih. Kaki tu, walaupun tak nampak tu penting. Sebenarnya appliances Rin untuk kecantikan tak banyak. Dia akan ada dalam 2 minggu ke salon, tapi bukan untuk rambut, bukan untuk body massage ke, tapi untuk kuku kaki dan kuku tangan. Itu penting. Sebab macam Rin, buat apa kita nak? Kita sebenarnya penting juga. Ada masa kita nak bermanja dekat spa, betul tak Kak? Tapi bila kita tak ada masa, kita tak ada alasan, kita kena buat kat rumah. Kita ada Google, kita boleh beli body scrub kat rumah, kita boleh perapi, tapi kaki tu masalah nak buat sendiri. Banyak spend habis kat situ lah. Okey, jadi Rin memang menitik beratkanlah dari segi penjagaan manicure dan juga pedicure. Azan nak sentuh sikit bagi seorang wanita ini dari segi kebersihan kuku dan sebagainya. Okey, memang penting kebersihan kuku, kaki dan tangan. Ya, memang selalunya kita wanita selalu sering terbiarkan kuku, kaki dan tangan ni. Jadi macam misal kata tadi yang pasal kunyit ke apa benda, kalau kita nak masak ke, petua saya macam ni. Sebab kita memang tak nak nampak kuning dan sebagainya. Actually masa nak masak goreng ikan tu, di kedai-kedai ada jual tools macam brush kan. So kalau you tak nak kena tangan tu, you pakai brush. Letak kunyit tu, you brush kan. Saya harap mak saya dengar. Dia tak suruh saya gorengkan lagi. Sebab itu yang saya buat. Sebab saya tak nak comotkan dengan kunyit dan sebagainya. Jadi saya pakai brush. Jadi you ni, then baru you goreng ikan tu. Betul juga kan, kadang-kadang hari ni pergi manicure, esok garam kunyit lah, apalah kan. Tak berbaloi ya. Dan memang penting untuk wanita jangan nampak yang
kuku tu hitam macam kedai pomen pula kan. So kaki ke kan. Jadi sebenarnya orang ingat mungkin tak tengok, tapi bila kita pakai kasut, bila pergi beraya ke apa pun, kalau nampak kuku kaki, semua orang sebenarnya akan tengok, bukan tak tengok. Jadi jangan biarkan di hujung-hujung kuku tu kekotoran tu ada hitam-hitam di celah-celah kuku tu. Itu sebenarnya boleh merendahkan keyakinan diri seorang wanita kan. Baik Fiza, apa dah jadi di sana tu? Okey, Husna tadi saya tengok sebenarnya antara langkah yang kita skip ataupun kita teruskan adalah kita tak rendam tangan tadi, tak sempat, tapi Sultan dah melakukan beberapa langkah. Selepas saya potong kuku tadi, selepas saya dah bersihkan, kita akan potong kuku mengikut dia punya bentuk kuku itu. Lepas kita dah potong macam tu, nanti kita akan bentukkan dia. Kita akan bentukkan dia. Kita bentukkan dia bersih-bersih dan kita hilangkan tajam-tajam kuku lepas kita potong kuku tu. Bila dah selesai nanti, saya akan terus kita buat filing lah. Filing, kita akan polish dan kita buffing lah. Okey, kalau boleh kamera zoom sikit ini dia hasilnya. Dah kilat dah kuku yang dibuat ni. Yang ni. Yang dikilat. Yang kilat sama ni lah. Kilat. Sama kilat ya. Okey, jadi mungkin Husna boleh kongsikan juga kepada penonton. Kadang-kadang kita nak terangkan, bukan orang mengatakan bahawa orang kalau buat manicure pedicure ni orang yang suka nak maintenance tinggi, ataupun mungkin ada yang mengatakan nak menunjuk-nunjuk, tapi hakikatnya ia adalah penjagaan kesihatan dan kebersihan diri. Kesihatan dan kebersihan. Mungkin boleh terangkan. Disebabkan tangan ni kan merupakan aset penting kepada kaum wanita ataupun kaum lelaki pun sebenarnya sama saja. Dan ia represent kita punya kebersihan diri. So memang tak manis lah bila nampak hitam-hitam kat tepi dan sebagainya. Jadi pada saya, apa salahnya kalau kita bila ada waktu terluang tu, kita ambil masa potong kuku, bersihkan apa benda kekotoran yang berada di jari jemari dan sebagainya. Itu tak salah dan mengambil masa yang sangat singkat. Baiklah. Asalkan bersih, tak perlulah nak kilat-kilat, asalkan bersih. Asalkan bersih. Terima kasih kita ucapkan kepada Tapi kalau kilat tu rasa macam lagi wow lah kan. Okey. Jadi ini tentang pentingnya spa kaki, manicure dan juga pedicure. Jadi Rina akan terus bersama dengan Hafizah melihat hasil yang telah pun siap sekarang ini. Ini kita dah tengok tadi tentang penjagaan kuku kaki dan kuku tangan. Ini hasil rambut yang telah pun dibankan. Mungkin kalau model nak berdiri pun boleh. Kita tunjukkan. Berapa lama agaknya masa diperlukan bagi mereka yang amatur lah? Amatur jadi antara 5 ke 10 minit. 5 hingga ke 10 minit sahaja. Baiklah, ini antara gaya yang mungkin anda boleh sesuaikan untuk majlis rumah terbuka. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Azia, kepada Rin, kepada semua tetamu, pada Hafizul, model kita, dan juga kepada siapa tadi tu, Fiza? Apa nama? Husna. Terima kasih Husna. Rina, ada tips juga ni. Jadi kalau anda rasa bagi penonton semua anda boleh beli ni je, simpanlah handbag, free, boleh buff. Macam bagi tahu di sini. Baik, terima kasih semua. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini, pastinya dalam segmen tajaan. Hari ini kita nak bersama dengan produk Serai Mas Herbs Trading. Bersama kita hari ini Puan Sunita Bibi Ali Akbar selaku pengasas daripada Serai Mas. Juga bersama dengan kita Marlinda Jasri selaku pengurus syarikat. Terima kasih bersama kami di Wanita Hari ini. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Balik daripada Hari Raya, katanya ada produk baru nak diketengahkan. Apa agaknya produk yang nak dibincangkan hari ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Rina. Alhamdulillah, syukur kita hari ini kita khaskan, kita beritahu kepada pengguna-pengguna wanita hari ini khususnya kita ada produk baru. Kita tak publish kat mana-mana, Instagram ke Facebook kita beritahu hari ini hanya di Wanita Hari ini. Iaitu produk baru kita, Kismis Hidayah. Okey. Kismis Hidayah ni unik dia. Kita masih lagi menekankan aspek kualiti dan kuantiti. Di mana produk kita nak menghasilkannya pastinya baik untuk pengguna lah. Itu yang utama. Dan harga
masih lagi mampu milik, iaitu RM12 sahaja. Maknanya kismis ni kita tekankan baik untuk minda. Khusus untuk kanak-kanak lah. Tapi kalau diamalkan golongan seperti kita pun lebih baik kan. Khusus untuk kanak-kanak, minda maksudnya untuk pelajaran dia, supaya minda lebih aktif, badan tu kata cukup tenaga kan. Betul. Jadi saya nak sambung Rina. Ya, silakan. Okey, kismis ni sangat berkualiti sebab kita masukkan anggur hijau. Biasa anggur hijau ni kalau kita beli sekilo berapa belas ringgit, ada yang 20 lebih kan. Tapi kita nak kata orang nak pengguna kita ni merasa anggur yang berkualiti, itulah anggur hijau jadi khasiat dia Rina biasa macam anak-anak kita ni, kita biasa bagi makanan kata makanan ringan. Kalau kita bagi amalan makanan ringan ni, kita punya minda akan lembab. Daripada segi kata antibody pun kurang kan. Memang sedap di mulut. Bila dia dah serap, problem kan. Jadi apa salahnya kita ajar anak kita ambil makanan sunnah seperti kismis ni untuk amalan harian. Jadi bila kita bagi anak kita makanan yang berkhasiat, yang kata orang yang berkualiti, jadi pembesaran otak atau pembesaran anak kita sendiri akan lebih baik. Ramai yang sebelum ni memang tahu Serai Mas ni memang cukup terkenal tentang jus hidayah. Betul, kan. Saya. Dah memang biasa dengan jus hidayah. Tapi bila datangnya kismis hidayah ni, ramai pula yang tertanya-tanya antara kismis dan juga jus ni yang mana lebih baik? Okey. Kalau yang ada masalah kesihatan Rina, contohnya makcik-makcik ke akak-akak ke adik-adik ke kan, memang lebih baik jus hidayah. Tapi untuk amalan harian, tak salah maksudnya kalau kita ambil jus hidayah, lepas tu untuk amalan harian kita ambil kismis. Maksudnya dua-dua produk ni bila kita combinekan, dapatlah kesan yang lebih baik lah, berganda-ganda lah kata orang kan. Sebab jus hidayah ni memang kita lebih sarankan kepada yang ada masalah kesihatan seperti gula berlebihan, lagi-lagi kata orang bulan raya ni kan, dah makan ayam lebih, daging lebih, maklumlah semua banyak naik. rumah terbuka. Jadi semua naik. Bila semua naik memang bermasalah lah kan. Jadi bila kita ambil makanan manis ataupun yang berlemak lebihan, nanti lutut kita sakit kan, tenaga kurang, angin-angin banyak Jadi saya memang sarankan ambil jus hidayah dengan produk kita lagi satu, lotion terapi anggun Itu untuk yang bersakit, untuk sakit. Tapi untuk amalan harian, ambillah kismis kita untuk makanan harian. Kita bagi anak kita, kita ambil sunnah Nabi sekali. Kita pun ambil sekali. Lepas tu kita gandingkan dengan jus hidayah. Sambung Melinda. Kita tengok gambar daripada luar tu nampak gambar anggur hijau. Memang penekanan kita ambil daripada anggur hijau, tapi taklah masam. Tapi warna dia tu orang kata hijau kekuningan, cantik dan isinya padat. Memadai kalau kita ikut ambil makanan cara Nabi kita, ganjil lah kan. Maknanya 7 ke 21 ke terpulang lah. So harga yang cukup berpatutan, sama ada jus hidayah ataupun kismis hidayah, produk kami yang terbaru. Saya alu-alukan penonton wanita hari ini, khususnya yang dah tahu ni, boleh rujuk di mana-mana kedai jamu ataupun farmasi yang berdekatan. Dalam masa yang sama nak tengok produk ni macam mana, boleh ke mana-mana Facebook ataupun Instagram kami, just type Serai Mas Trading, insya-Allah kat situ ada. Okey, tapi ramai juga nak tahu kalaulah itu berkenaan dengan kismis hidayah. Tapi bila menyentuh tentang jus hidayah ni, ada juga yang kata kadang-kadang ambil dalam sukatan yang berlebihan. Adakah ia sebenarnya memberi kesan atau bagaimana? Okey, sebenarnya dia makanan semula jadi. Kalau kita ambil lebih tak ada masalah. Sebab saya ada dapat satu testimoni Rina, satu family ada masalah kulit alergi. Dia macam gatal-gatal, tak boleh makan makanan yang laut Lepas tu pengguna kita ni dah cuba macam-macam produk untuk mengatasi, sebab bila anak dia nak belajar pun tak ada tumpuan sangat. Tak selesa bila berpeluh, gatal kan. Jadi testimoni kita tu dia hantar borang pada kita. Alhamdulillah selepas dia guna jus hidayah kita tak sampai sebulan lebih kurang 2 minggu lebih. Dah kata dah kering. Dah tak gatal, parut-parut dia on the way nak hilang. Yang penting bukan seorang, satu family. Satu family. Jus hidayah ataupun kismis ni untuk satu keluarga. Harga berpatutan Rina harga dia baru RM25.9. Jadi saya rasa tak adalah tertekan nak cuba kan. Kita punya jus hidayah baru RM12 saja. Kismis hidayah. Kismis. Sorry. Ada dua hidayah sekarang. Jangan confuse. Okey, itu dia tadi jus hidayah dan juga kismis hidayah daripada
daripada Serai Mas. Terima kasih kita Sama-sama, ucapkan Rina. kepada Puan Sunita dan juga Linda bersama kita di Wanita hari ini. Kami nak berehat seketika, sekembali nanti nak bersama dengan seorang artis yang mungkin dah lama anda tak saksikan. Nak tahu siapa dia? Kenalah tunggu. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita hari ini. Seperti yang dijanjikan Fiza, sebenarnya kita nak bersama dengan seorang artis yang mungkin dah lama tak datang Wanita hari ini. Ini dia kita bersama dengan Radi OAG. Terima kasih bersama kami. Terima kasih sama-sama. Dan tak seorang. Tu kan nak cakap tak seorang. Hari ini datang berdua. Ya. Boleh perkenalkan sendiri? Saya datang bersama protege saya. Ini merupakan artis baru di bawah naungan produksi saya. Ini isteri saya Nur Syahira Ayu binti Zahiri. Okey, apa khabar? Terima kasih bersama kami. Masih rasanya belum terlewat ya untuk kita ucapkan selamat pengantin baru. Terima kasih. Baru melangsungkan perkahwinan pada Februari lalu. Sebelum kita tanya pada soalan-soalan yang lain lah. Jadi tahun ni kayaknya pertama kali ni beraya sebagai suami isteri. Pertama kali. Jadi Syahira mungkin nak kongsikan pengalaman pertama kali beraya sebagai isteri. Pengalaman beraya sebagai isteri actually dia lain sikit lah, because before this kita orang beraya macam dengan family. So family, everything semua family yang buat, parents yang buat. So kali ni raya kita orang pula yang kena masak. So family kena pula datang rumah, tu yang best dia kan. Okey, itu pengalaman beraya. Mungkin hari raya ini juga Radi nak kongsikan orang kata hadiah istimewa untuk peminat setia. Ada lagu katanya. Okey, ada lagu tu yang berjudul Di Aura Fitri yang sebenarnya lagu ni memang dah lama dirakamkan. Yang dicipta masa time zaman 9/11 dulu. So saya terkesan dengan suasana tu. Nak kata lagu tu raya tak raya, dia semi raya lah. Saya ada sebut raya in that song lah. Sebab macam tahun ni juga kan kita raya dengan keadaan yang di mana di Palestine, di mana rakyat Islam tengah lagu tu lebih kurang macam itulah. Dia punya influence on that time lah. Tapi apa yang membuatkan Radi orang kata bukan perap, orang kata simpan lama lagu tu. Tak simpan lagu tu memang dah dirilis dalam album pertama Melayu OAG. Pada tahun 2001. Cuma sekarang ni lagu tu title tu saya tukar dan saya akan tukar lirik dia sikit. Sebab lirik yang original tu sangat-sangat political. So risau kat Malaysia ni kalau kita political sangat susah nak hidup kan. Maksudnya ini tak ada, ini adalah lirik lagu yang senang diterima dan didengari oleh semua. Mungkin Syahira nak kongsikan jugalah dalam sibuk Radi membuat promosi di hari raya ni. Jadi sokongan Syahira sendiri sebagai seorang isteri, mungkin sekarang ni adakah Syahira yang menjaga segala jadual Radi sendiri? Sekarang ni saya actually masing-masing sebab saya setiap hari dengan dia dan Radi pun dia rajin share dengan saya. So apa yang saya boleh tolong dia, saya tolong. Macam saya boleh ikut dia pergi mana-mana, macam show ke everything apa yang dia nak buat. Yang dia perlukan bantuan saya akan pergi. Macam tu je lah. Tapi sekarang ni dah terbalik lah. Jadual tu saya terpaksa jaga dia. So kerja-kerja rumah sekarang ni saya yang buat lah. Untunglah. Sebab dia sekarang dah 3 bulan. So 3 bulan. morning sickness semua. Rezeki Syawal ya. Amin. Itulah. Mudah-mudahan semuanya selamat. Tapi bagus juga. Rupanya saya dapat baru saya dapat tahu kasih sayang dia kepada saya masa dia buat kerja rumah haluan. Bila kita yang buat kan sekarang penat juga menyapu ni. Baru rasa ya. Baru rasa macam itu ideologi dan hala tuju sebagai seorang suami dan bakal bapa selepas ni kan. Ideologi dan hala tuju dalam industri seni. Dalam industri sekarang ni saya dah mula merakamkan lagu-lagu baru. Dah 7 tahun saya tak merakam apa album. Dah 7 tahun saya tak masuk ke dalam studio. Jadi bila sekali masuk tu, sebab untuk pengetahuan anda, saya bebas pada pengasih pada tahun 2011. So baru 3 tahun saya bebas daripada drugs. So masih lagi ongoing recovery. So saya ambil one day at a time. Sekarang ni baru 1 lagu saya siap ni. Sebab saya buat daripada mula daripada scratch. Saya buat lagu, saya buat lirik, saya record dan saya produce dan saya mixing semua. So saya rasa lepas 7 tahun tak rakam album, saya balik kepada dalam industri ni. Dia rasa macam satu dunia baru, tapi lebih saya ambil ownership tu lebih lah. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada Radi dan juga semoga perjalanan kehidupan Radi lepas ni lebih baik bersama dengan Nur Syahira. Kita nak dengarkan lagu Di Aura Fitri. Silakan Radi. Kita pun dah sampai ke penghujung siaran Fiza. Jangan lupa esok bersama kami di Wanita hari ini. Topik kita
Lebaran mempertemukan kami. Banyak yang dikongsikan tentang Lebaran mempertemukan kami itu. Jangan lupa hashtag gambar-gambar anda bersama rakan-rakan di rumah terbuka ataupun apa saja gambar-gambar anda sepanjang Lebaran ini di hashtag Anugerah Syawal. Dan tidak dilupakan juga Rina, dalam kita bergembira ini jangan lupa untuk menghulurkan sedikit sumbangan anda ke tabung Palestine Media Prima Berhad. Dan juga bagi anda yang mungkin tidak berkesempatan untuk menonton Wanita Hari ini, boleh layari www.tonton.com.my/WHI dan sebarang komen cadangan boleh terus ke Facebook Wanita Hari ini. Kami tinggalkan anda dengan persembahan Radio OAG di Aura Fitri. Silakan. Di hari raya Aura Fitri, di hari raya Aura Fitri, Di Aura Fitri ini silaturahim ni antara yang tua dan muda, Insya Allah kan bersimfoni kuat selama-lamanya. Di Aura Fitri ini silaturahim antara miskin dan kaya, Insya Allah kan bermelodi hingga ke akhir waktu. Di hari raya Aura Fitri, oh yeah. Di Aura Fitri ini silaturahim di antara semua familia, Insya Allah kan bersatu di hari mulia. Di Aura Fitri ini silaturahim di antara engkau dan aku, Insya Allah kan bermelodi hingga ke akhir waktu. Di hari raya, rasa yang ku kepadamu neutral, spiritual. Rasa yang ku kepadamu neutral, spiritual. Rasa yang ku kepadamu